TV KPM. Didik TV KPM. Selamat sejahtera, anda sekarang sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Hanif Shaun di Didik TV KPM. Hari ini mata pelajaran yang sama-sama kita akan mengupas ialah pendidikan moral, dan tentunya pendidikan moral ini sangat penting. Kenapa? Dengan nilai-nilai murni yang kita ada, kita juga harus bangga dengan negara kita. Kenapa? Sebab kita baru saja menyambut Hari Kebangsaan dan akan dalam beberapa hari lagi kita juga akan menyambut Hari Malaysia. Maka jika mereka yang ada jalur gemilang itu, kibarkan jalur gemilang anda dan kita bangga dengan negara kita sama-sama ya. Dan tentunya jika kita juga sebut mengenai negara kita, kita bersama-sama sebagai rakyat ingin berjuang menentang COVID-19. Bagaimana kita lakukan begitu? Senang saja, patuhi SOP yang telah ditetapkan dengan 3 cara yang mudah. Yang pertama, kita memakai pelitup muka, tutup secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Yang kedua, jika kita keluar ada orang lain di sebelah kita, kita mengamalkan penjarakan sosial 1 meter antara anda dengan orang seterusnya. Yang ketiga, paling mudah, percaya tau, ini paling mudah kerana kebersihan diri itu sangat mudah kita jaga setiap hari. Asasnya kita basuh tangan dengan air dan sabun yang secukupnya. Jika kita tiada air, jangan risau, jangan khawatir, kita guna gel pembasmi kuman. Baiklah, hari ini dalam mata pelajaran pendidikan moral mesti tertanya-tanya, siapakah tenaga pengajar kita? Kalau nak tahu, jom kita saksikan ni dulu. Baiklah, itu dia, kita sudah saksikan siapa tenaga pengajar kita. Tentunya Cikgu Mageshwari, anak perempuan Perumal Mudali, iaitu Ketua Panitia Pendidikan Moral dari SMK Jalan Riko, Kajang, Selangor. Cikgu, selamat datang Cikgu. Cikgu, apa khabar hari ini? Very good, bagus. Very good, bagus Cikgu. Cikgu, sila perkenalkan diri sedikit lagi kepada murid-murid di rumah. Nama saya Mageshwari, anak perempuan Perumal Mudali. Saya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Riko. Sekarang saya menetap di Bandar Baru Bangi. Dan saya adalah Ketua Panitia Pendidikan Moral dan telah mengajar selama 24 tahun. Selama 24 tahun betul. Cikgu. Cikgu boleh tak kongsikan sedikit pengalaman cikgu mengajar 24 tahun tu, apa yang memberi cikgu motivasi untuk memberi pengajaran selama itu? Sebenarnya saya memang bercita-cita saya memang untuk menjadi seorang guru. Ini kerana guru saya sendiri yang telah memberikan motivasi kepada saya untuk saya menjadi seorang guru. Dan seterusnya saya rasa bangga kerana saya merasa bangga kerana saya dapat mendidik murid-murid yang akan menjadi tulang belakang kepada masa depan negara kita. Dan selama 24 tahun ini memang saya telah menghadapi banyak cabaran untuk menjadi seorang pendidik yang cemerlang dan terbilang. Saya setuju Cikgu. Tentunya dalam 24 tahun pengalaman mengajar itu kan ramai yang sudah berjaya dari dulu sampai sekarang. Cikgu, mesti itu satu perkara yang Cikgu sangat membanggakan Cikgu. Betul. Dan Cikgu, untuk hari ini mata pelajaran pendidikan moral kita, Cikgu boleh perkenalkan apakah yang kita akan belajar bersama-sama? Okey, untuk tajuk hari ini iaitu berkaitan dengan tajuk tingkatan 5 bidang yang pertama. Bidang 5 iaitu ukir nama di mata dunia. Okey, yang berkaitan dengan individu global. Jadi hari ini kita akan pelajari apakah ciri individu global, sikap seorang individu global, apakah kepentingan untuk menjadi seorang individu global, dan juga apakah kesan ataupun implikasi sekiranya kita tidak mengamalkan sikap individu global. Dan juga saya akan terangkan tentang apakah perasaan yang kita akan dapat bila kita dapat menjadi seorang individu global, dan apakah amalan setiap individu dalam kehidupan harian mereka untuk menjadi sebagai seorang individu global. Saya sangat setuju tu Cikgu. Saya rasa itu sangat penting. Bukan sahaja kita akan tahu definisi individu global tersebut, juga apakah yang kita boleh lakukan dalam kehidupan seharian. Betul, Cikgu. Tentu dengan itu juga kita harus bangga dengan negara kita kerana Hari Malaysia pun akan datang Cikgu. Betul, Dan sebagai seorang individu global, kita juga mempunyai semangat patriotisme. Baiklah Cikgu, membincangkan ini juga, saya sekarang ingin menjemput Cikgu untuk menggunakan gel pembasmi kuman. Kita sama-sama akan mematuhi SOP. Boleh,
Baiklah, ini untuk kebersihan tangan kita ya, dan juga ketika kita bersiaran hari ini kita akan sentiasa mengamalkan penjarakan sosial. Betul, ini ya. sangat penting. Ya, Dan betul. cikgu, hari ini sebenarnya bukan kita berdua sahaja, kerana kita ada juga murid-murid dalam talian yang menemani kita hari ini. Ya, betul. Baiklah, mereka semua dari SMK Engku Hussein Semenyih Selangor. Cuba lambai sikit dekat kami di sini. Itu dia cikgu. Kita ada 6 murid-murid ya dalam Ya, talian betul. dari sekolah itu. Ya. Baiklah, sila perkenalkan diri dan juga cita-cita anda. Kita bermula dengan Lee Si Jun. Okey, selamat sejahtera kepada Cikgu Magesh dan juga Abah Hanif. Nama saya Lee Si Jun dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang arkitek. Seorang arkitek juga, pembina negara tu cikgu. Betul, jurutera. Jurutera, betul. Seterusnya kita ada Lim Wee Swen. Selamat sejahtera kepada Cikgu Magesh dan Abang Hanif. Nama saya Lim Wishan dan cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor. Seorang doktor. Ya. Tu penting juga Sangat dengan penting, sekarang ya, ini. betul. Baik, seterusnya kita ada Sam Jun Siang. Salam sejahtera kepada Cikgu Magesh dan Abang Hanif. Nama saya Sam Jun Siang dan cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang jurutera. Seorang jurutera. Itu juga bagus. Dan seterusnya kita ada Yuganesh Warren. Salam sejahtera Cikgu dan host. Nama saya ialah Yuganeswaran Krishna. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang pengarah filem. Oh, itu pengarah menarik filem. cikgu. Ya. Boleh buat filem mengenai negara kita ni. Ya, dan yang kelima kita ada Lee Kurtzen. Salam sejahtera kepada Cikgu Magesh dan Abang Hanif. Nama saya Lee Kurtzen dan saya bercita menjadi seorang juru hebat. Seorang Ah, juru juru hebat. hebat. Itu sangat menarik juga Ya. tu. Dan yang terakhir kita ada Joanne Rani. Selamat sejahtera kepada Cikgu Magesh dan Abang Hanif. Nama saya Joan Rain Semani, boleh panggil saya Joan. Cita-cita saya untuk menjadi seorang guru. Seorang guru. Itu legasi cikgu tu. Ya, betul. Baiklah, mereka semua dari SMK Engku Hussein Semenyih Selangor. Dan saya pasti murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah tak sabar-sabar apa yang kita nak belajar hari ini dalam mata pelajaran pendidikan moral mengenai ukir nama di mata dunia. Saya pun tertanya-tanya. Tetapi sebelum itu kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan hari ini sama-sama kita akan mengupas mata pelajaran pendidikan moral dan topiknya ialah ukir nama di mata dunia. Itu sangat penting tu. Dan tentu hari ini saya ditemani oleh tenaga pengajar kita iaitu Cikgu Mageshwari, anak perempuan Perumal Mudali, Ketua Panitia Pendidikan Moral dari SMK Jalan Reko Kajang Selangor. Dan cikgu, sebelum kita berehat tadi, bukan kita sahaja, kita ada juga 6 murid dalam talian. Dan sebelum kita mulakan lagi pembelajaran kita ini, saya nak tanya dulu pendapat pelajar murid kita, apakah pandangan mereka mengenai topik hari ini? Boleh tak kita mulakan dengan Lee Si Jun? Berikan pandangan anda. Okey, sebagai rumusan yang saya telah mempelajari pelbagai definisi dan peranan utama yang perlu dimiliki oleh individu global di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, atlet negara kita mampu berdaya saing di peringkat Olimpik dan Paralimpik tanpa mengabaikan jasa tanah airnya. Wah, saya rasa itu sangat penting juga, berjasa, dan saya rasa kata kunci situ individu lokal. Seterusnya, saya nak juga tanya Lim Wee Swen. Berikan pandangan anda. Dalam bab ini, saya belajar ciri-ciri yang ada pada seseorang individu global, iaitu berdaya saing, mempunyai jalinan global yang baik dan jati diri yang kokoh. Selain itu, kita semua mesti mengamalkan sikap global untuk memantapkan nilai patriotisme, harga diri dan hemat diri dalam diri. Betul, berdaya saing sangat penting dan tentunya perpaduan dalam kepelbagaian. Itu juga sangat penting ya. Baiklah, yang ketiga boleh tak kita tanya Lee Kurtzen? Beri pandangan anda. Okey, melalui unit 2 ini, saya dapat memahami keistimewaan sebagai individu global. Individu global perlu menghayati nilai patriotisme dan mengekalkan jati diri walaupun di peringkat global. Ya, itu penting, mengekalkan jati diri walaupun di peringkat global. Itu sangat penting ya. Baiklah cikgu, kita hari ini akan teruskan dengan pembelajaran kita ukir nama di mata dunia. Cikgu, kongsikan kita apakah yang kita akan sama-sama mencapai hari ini. Okey, terima kasih Hanif. Jadi kita masuk kepada intipati ya persembahan hari ini, iaitu okey. Ini merupakan unit 2 dalam tingkatan 5, tajuk tingkatan 5, iaitu ukir nama di mata dunia. Jati diri berpisah tiada. Dan ini merupakan objektif pembelajaran yang saya telah sebut pada peringkat awal tadi, iaitu berkaitan dengan ciri, sikap, ya, tentang kepentingan dan juga kesan yang diamalkan
yang dapat kita lihat daripada tajuk ini nanti. Okey, seterusnya cadangan nilai yang kita akan yang disesuaikan untuk tajuk ini ada 5, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, hemat tinggi, harga diri, toleransi dan patriotisme. Okey. Jadi sebelum saya masuk kepada persembahan saya hari ini ataupun tentang perbincangan tajuk hari ini, bagaimana kalau kita menyanyi bersama-sama? Hanif? Boleh cikgu, saya boleh? rasa itu sangat bagus cikgu. Ya. Jadi hari ini Hanif, saya dan juga murid-murid saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berkaitan dengan tajuk unit hari ini. Baik, cikgu. Dan begitu juga kepada murid-murid yang berada di rumah, anda juga boleh turut sama menyanyi bersama-sama dengan kami. Okey? Sama-sama di rumah murid dalam talian, kita akan nyanyi bersama-sama. Yang di rumah juga dengar betul-betul, boleh tangkap lirik tu dan kita nyanyi bersama-sama. Cikgu dah sedia cikgu? Okey, bersedia. Okey, jadi kita murid-murid saya sudah bersedia? Semua dah bersedia? Okey, bagus. Okey, baik, jadi cuba hilang. Okey, jadi saya akan kata 1, 2, 3, mula. Saya individu global. Saya individu global. Saya individu global. Saya individu global. Di mana jua kita berada, jati diri tonggak utama. Inovasi pembangunan negara, ukir nama di mata dunia. Individu ke namanya, mampu bersaing di persada dunia. Bahasa dan pelbagai budaya tetap unggul di luar negara. Patriotisme di dalam hati jiwa, melestari pembangunan negara. Rasa bangga dan rasa gembira, individu global berjaya. Saya individu global. Saya individu global. Saya individu global. Saya individu global. Wah, cikgu, itu terbaiklah. Terbaik kepada murid-murid dalam talian kita, dan saya pasti di rumah juga ada baca lirik tadi, ada tangkap gambar tak? Kalau ada tangkap gambar, boleh nyanyi lagi selepas ni. Dan lirik ni cikgu yang cipta? Ya, Cikgu betul. Maggie cipta? Saya gunakan tune saya anak Malaysia, tapi lirik ni saya cipta sendiri. Terbaik cikgu. Saya suka dengan lirik ni, dan terima kasih kerana cikgu mencipta lagu ni. Baiklah, seterusnya kita akan, apa lagi yang kita akan belajar bersama-sama cikgu? Okey, daripada lagu ini mungkin murid akan dapat lihat beberapa kata kunci yang saya terapkan dalam lagu ini. Contohnya berkaitan dengan jati diri, inovasi, ukir nama di mata dunia. Okey, tajuk yang utama yang kita akan bincangkan itu adalah individu global, mampu bersaing dari segi bahasa, unggul di luar negara. Okey, berkaitan dengan nilai, saya sebut nilai patriotisme. Okey, dan perasaan, saya masukkan juga perasaan dalam lagu ini, itu rasa bangga dan rasa gembira. Okey, jadi untuk jadi seterusnya kita akan tengok apakah intipati tentang tajuk unit kedua ini. Okey, mari bersama saya. Okey, pertama sekali kita akan tengok dari segi konsep. Konsep global ini adalah merupakan gabungan daripada perkataan global dan juga lokal. Okey, global ni lebih kepada bermaksud sejagat ataupun sedunia. Okey, manakala lokal adalah bermaksud setempat. Jadi gabungan sekarang hari ini kita akan bincang tentang bagaimana apa yang dimaksudkan dengan individu global, iaitu seseorang yang mampu berdaya saing di peringkat global tetapi berpegang teguh pada jati diri lokal. Maknanya mereka masih punya sifat kemalaysiaan, ya, walaupun mereka dah sampai ke peringkat persada dunia, peringkat antarabangsa. Cikgu Maggie, jika saya boleh mengulang semula seperti yang cikgu katakan, betul, walaupun kita sudah berjaya di peringkat global, kita mungkin duduk di luar negara, tetapi kita tidak lupa yang kita ini tetap rakyat Malaysia dan bangga dengan budaya dan nilai-nilai yang kita ada di Malaysia. Betul Hanif. Okey. Seterusnya, kita akan tengok apakah ciri-ciri individu global. Okey, ada 4 ciri-ciri individu global, iaitu berdaya saing, jati diri kukuh, jaringan dan jalinan global yang baik, dan juga kemahiran teknologi maklumat. Jadi mari kita mengupas setiap satu ni secara ringkas, dan murid saya akan memberikan input berkaitan dengan ciri ini. Okey, berdaya saing. Berdaya saing ini
Okey, siapa nak berikan saya contoh yang berkaitan dengan budaya sayang ini? Murid saya. Tolong angkat tangan siapa nak cuba. Saya cuba. Okey, Lin Zujuan, bagus. Okey, sebagai contoh, bekas badminton negara kita iaitu Datuk Lee Chong Wei, dia mampu bersaing di peringkat antarabangsa dan di pertandingan di lokal dan mendapat pelbagai pingat-pingat. Bagus ya, bagus. Ini berkaitan dengan bersaing di peringkat lokal dan global, maknanya bukan sahaja mereka dapat menyahut cabaran di dalam negara tetapi juga di luar negara dan juga dapat memberikan idea yang mencerminkan wawasan bertaraf global. Dekat sini bermaksud berfikiran secara kreatif dan juga inovatif, okay, untuk kemajuan negara. Okey, seterusnya berkaitan dengan jaringan dan jaringan global yang baik. Okey, menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian budaya lokal dan juga mempunyai hubungan yang baik dan mampu berkomunikasi di peringkat lokal serta global. Okey, boleh tak Sam berikan penerangan saya berkaitan dengan mempunyai hubungan yang baik dan mampu berkomunikasi? Boleh cikgu. Okay. Boleh, bagus. Sekiranya anda pelancong asing di negara lain, tidak mampu arah lawan dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa universal, iaitu bahasa Inggeris. Okey, bagus ya. Jadi Sam telah memberikan satu contoh berkaitan dengan komunikasi di peringkat lokal serta global. Bermaksud dekat sini mereka dapat menghadapi sekiranya adanya pelancong asing yang datang ke negara kita dan minta arah. Okey, mungkin bagaimana kita akan berkomunikasi dengan mereka sekiranya kita tidak boleh berbahasa dalam bahasa universal. Okey, jadi kita patutnya maknanya kita boleh berkomunikasi di peringkat lokal dan juga global. Cikgu, saya setuju tu cikgu, dan juga seperti yang cikgu mengatakan tadi, menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian budaya lokal dan global. Ketika mereka datang ke negara kita, mereka menghormati budaya kita, dan juga jika kita pergi ke negara mereka, kita menghormati budaya mereka yang mungkin berbeza dengan budaya kita. Betul ya, cikgu, kita saling hormat menghormati saling ya hormat, budaya. Okey. Baik. Okey, berkaitan dengan jati diri kukuh ini ialah menyesuaikan diri dengan perubahan dunia tanpa mengabaikan jati diri. Tidak kira di mana saja anda berada, seperti daripada dalam lirik lagu saya, jati diri merupakan tonggak utama yang mana sama ada dari segi pakaian, budaya, adat. Okey, semua ni adalah merupakan jati diri kita. Jadi kita tidak boleh mengkorbankan jati diri kita hanya kerana anda berada di luar negara. Dan juga berfikiran positif dan optimis ini bermaksud mereka boleh memberikan idea-idea yang kreatif bagaimana mereka dapat mengeluarkan idea untuk memajukan negara ini. Contohnya, seterusnya kemahiran teknologi maklumat. Okey, mampu mengadaptasi teknologi maklumat mengikut peredaran masa. Jadi nampak pada masa dewasa kini nampaknya perkembangan teknologi amat pesat ya. Dan dalam masa pandemik sekarang ni kita nampak semua orang, especially terutamanya murid, memang terdedah dengan penggunaan online pembelajaran secara talian. Okey, di mana kita terpaksa kita perlu mengikut peredaran masa, mana kita tidak boleh ketinggalan belakang. Kita perlu menerima tentang melalui kita perlu mengadaptasi teknologi maklumat dan jangan menyalahgunakan teknologi tersebut. Contohnya menyebarkan berita yang tidak sahih ya. Jadi kita perlu menggunakan teknologi dengan cara yang baik supaya dapat menjaga jati diri kita. Betul cikgu. Kita juga harus bersikap inovatif cikgu untuk menggunakan teknologi yang baru dan seperti cikgu cakap jangan salah guna. Jangan sampai ada bully di cyber yang kita tidak inginkan. Ya. Contohnya sekarang dengan berlakunya banyaknya perniagaan secara talian, pendidikan secara talian. Jadi kita perlu terima dengan peredaran masa ya. Betul. Okey. Seterusnya kita akan tengok sikap individu lokal. Okey, kita akan tengok pertama sekali sikap pertama adalah mengutamakan budaya asal. Mengutamakan budaya asal ni seperti macam saya beri contoh tadi, iaitu dari segi budaya kita. Kita masyarakat Malaysia ni merupakan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Merupakan masyarakat majmuk, masyarakat unik dari segi pelbagai adat, perayaan, dari segi pakaian yang pelbagai. Jadi di mana saja anda berada, anda tidak patut rasa malu untuk menunjukkan budaya asal anda. Ya. Menguasai pelbagai bahasa tanpa mengabaikan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda. Jadi dari aspek ini maknanya memang kita memang mahir dalam bahasa kebangsaan. Kita pandai berbahasa dalam bahasa Melayu dan juga kita ada bahasa ibunda kita. Tetapi kita juga perlu mengambil peluang untuk mempelajari pelbagai bahasa. Jadi untuk skop ini saya ingin memanggil seorang murid saya, untuk beliau ni bukan sahaja pandai mahir dalam berbahasa bahasa kebangsaan, beliau boleh berbahasa dalam bahasa Cina, dan juga pandai mahir dalam bahasa Inggeris, itu bahasa universal kita.
malah beliau juga pandai untuk berbahasa dalam bahasa Korea. Bahasa Korea, Ya, cikgu. betul. Jadi saya mempersilakan Lee Kyujan untuk bercakap, untuk mengatakan sepatah dua kata dalam bahasa Korea. Dipersilakan, Lee Kyujan. boleh cikgu. 안녕하세요 여러분, 리크즈입니다. 네, 소원은 MC가. 네, 감사합니다. Okey, itu Cikgu macam orang Korea betul, cikgu. betul, saya pun tak faham. Apakah maksud yang telah dikatakan tadi, Lee Kitchen? Boleh terjemahkan untuk kami? Maksud bagi bahasa Korea tadi ialah selamat sejahtera, nama saya Likezun dan saya bercita menjadi seorang juruhebat dan sekian terima kasih. Okey. Wow, nanti saya rasa bukan saja juruhebah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, juga dalam bahasa Korea ni boleh. Ya, sangat menarik. Tahniah. Okey. So dari dekat sini kita nampak itu merupakan satu itu merupakan sikap individu global, ya, dan juga mengekalkan jati diri walaupun bersaing di peringkat global. Okey. Saya minta Lee Zijun atau mungkin Lee Bison untuk Lim untuk menyatakan memberikan satu penerangan mengenai mengekalkan jati diri walaupun bersaing di peringkat global. Persilakan. Walaupun kita berada di luar negara, tetapi kita juga kena mengekalkan jati diri seperti bahasa ibunda, tingkah laku dan dari segi pakaian dan juga makanan. Okey, bagus, ya. Jadi dekat sini kita mengekalkan jati diri kita. Dan jangan terlampau terikut dengan pengaruh budaya barat. Ya, jadi kita menghormati jati diri kita. Cikgu mengatakan mengenai jati diri ni, saya suka jika saya tengok di media sosial, cikgu, mereka yang belajar di luar negara ketika melalui upacara convocation, masing-masing suka memakai baju tradisional masing-masing. Seperti saya tengok memakai baju kurung, ada yang memakai sari, cheongsam, ya, kerana kita bangga dengan budaya kita sendiri dan kita bangga sebagai seorang rakyat Malaysia. Betul, mereka mewakili negara Malaysia walaupun mereka berada di luar negara. Ya, mereka rasa bangga. Dan kita sudah tengok 3 sikap individu lokal. Saya pasti ada lagi sikap individu lokal yang Cikgu Magesh akan kongsi bersama-sama kita selepas ini. Tapi jangan ke mana-mana. Kalau nak tahu apa lagi sikap-sikap itu, teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran pendidikan moral dan topik yang sangat unik iaitu ukir nama di mata dunia, dan tentunya saya ditemani oleh tenaga pengajar kita iaitu Cikgu Mageshwari, anak perempuan Perumal Mudali dari SMK Jalan Reko, Kajang, Selangor. Dan cikgu, kita juga ada 6 murid dalam talian dari SMK Engku Hussein Semenyih, Selangor. Dan sebelum kita berehat tadi, Cikgu Magesh ada membincangkan mengenai 3 sikap individu global, dan saya pasti ada 3 lagi yang kita akan belajar sama-sama. Silakan, cikgu. Terima kasih, Hanif. Okey, 3 lagi sikap ialah menyesuaikan teknologi global dengan teknologi tempatan. Okey, mengutamakan produk tempatan berbanding dengan produk antarabangsa. Saya pasti semua di sini mungkin akan menyokong kepada produk tempatan, ya, berbanding dengan produk antarabangsa, kerana produk tempatan ni kita dapat memajukan industri tempatan dan juga dapat meningkatkan ekonomi negara kita. Ya, menjaga nama baik negara ketika berada di luar negara, terutamanya contohnya mereka tidak melibatkan diri dalam kes-kes jenayah semasa berada di luar negara, jadi mereka perlu mematuhi undang-undang di luar negara. Okey, ini berkaitan dengan sikap. Mari kita masuk, ya. Kita akan tengok sekarang tentang kepentingan menjadi individu global. Okey, di sini ada 4 kepentingan menjadi individu global. Okey, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama adalah membentuk individu yang kreatif dan inovatif. Okey, contohnya saya nak berikan dekat sini. Contohnya kita ada kartunis hebat kita yang kita gelar dia sebagai Lat, ya, Datuk Muhammad Nur bin Muhammad Khalid, ya, yang mana beliau ni sangat famous, sangat popular dengan kartun bertajuk Kampung Boy. Okay, dan beliau beliau mendapat anugerah di peringkat antarabangsa dan dijadikan sebagai animasi, ya. Kartun tersebut dijadikan sebagai animasi. Jadi dekat sini kita nampak walaupun beliau secara lokal, tetapi beliau telah mencipta nama di peringkat antarabangsa dengan kreativiti beliau. Dan boleh meningkatkan imej negara di persada dunia. Contohnya kita ramai ahli sukan kita, pereka fashion kita, chef dan sebagainya, mana mereka telah dapat meningkatkan imej negara di persada dunia dalam bidang-bidang tersendiri. Dan seterusnya, menghadapi cabaran global dan juga melestarikan pembangunan negara dan modal insan. Ini merupakan kepentingan untuk menjadi seorang individu global.
Okey. Cikgu, seperti yang cikgu katakan tadi, kita ada pelukis kartun kita ada chef yang terkenal seluruh Betul. dunia. Saya pasti ada juga penyanyi-penyanyi di Malaysia, juga pelakon-pelakon dari Malaysia yang juga terkenal di seluruh dunia, cikgu. Dan Betul. tentu saya pernah dengar juga pasukan debat Universiti Malaysia yang pernah menang ya sebagai nombor 1 di peringkat antarabangsa. Saya rasa itu semua harus dibanggakan negara kita, walaupun negara kita kecil, tetapi kita telah mencatat ada nama. ramai orang yang cemerlang dari negara kita di peringkat dunia. Itu sangat dibanggakan. Betul, Hanif. Okey, sekarang kita akan masuk bahagian kesan ya. Kesan sekiranya individu tidak bersikap global, iaitu mudah terpengaruh dengan budaya luar seperti budaya punk. Okey, contohnya yang memang popular di luar negara. Okey, transformasi kemajuan negara tertindas kerana tidak dapat mengadaptasi ataupun tidak mau menerima tentang pembaharuan ataupun pemodernan, ya. Kepakaran dan kemahiran yang terhad dalam bidang juga yang diceburi juga akan terhad dan sukar bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar. Ini dari segi bahasa, seperti sekiranya mereka hanya ingin mempelajari bahasa ibunda dan juga bahasa kebangsaan dan mereka tidak mahu meneroka bahasa universal, contohnya bahasa Inggeris, ini akan menyukarkan mereka untuk bersaing di persada antara bangsa. Okey. Dan seterusnya, kesan seterusnya adalah hilang nilai etika dan jati diri dalam mengejar globalisasi dan kurang mampu menghadapi masalah secara holistik. Holistik inilah secara menyeluruh. Jadi mereka perlu pandai ya, mahir dalam menyelesaikan masalah dalam pelbagai aspek. Dan juga sukar menerima kepelbagaian sosial budaya, maknanya contohnya tidak boleh menerima budaya kaum lain atau budaya daripada negara lain. Ini akan menyebabkan wujudnya tidak menghormati, saling menghormati antara satu sama lain dari aspek budaya. Okey, ini berkaitan dengan kesan. Okey, jadi kita akan masuk kepada soalan yang kita bincangkan berkaitan dengan tajuk soalan kita ya, iaitu di sini kita nampak ada gambar makanan ya. Hanif, mana satu makanan kegemaran Hanif dekat sini? Oh, tentu cikgu, saya suka sate dan saya suka nasi lemak. Okey, saya pun makanan kegemaran saya adalah nasi lemak ya. Nasi lemak cikgu ya. Ya, okey. Jadi kita akan tengok apakah bentuk soalan yang boleh kita kemukakan berdasarkan kepada tajuk makanan ini. Okey. Okey, kita ada A, B, C, D. Okey, bahagian soalan struktur ni biasanya ada pembahagian soalan ni di mana yang merangkumi 10 markah. Okey, kadang-kadang kita akan dapat 4 pembahagian ataupun mungkin 3, tetapi markah keseluruhan adalah 10 markah. Okey. Jadi kita akan tengok satu persatu dahulu. Okey. Okey, apakah perasaan anda apabila melihat gambar makanan Malaysia dimuat naik dalam media sosial rakyat luar negara? Berikan alasan mengapa anda berperasaan sedemikian. Jadi untuk soalan ini kita akan nampak perasaan. Okey, apakah perasaan anda? Kenapa? Ya, kata kunci yang cikgu ingin menekankan ialah perasaan. Okey, perasaan anda. Okey. Dari dekat sini, apakah perasaan anda? Yohanes. Gembira, cikgu. Okey, perasaan gembira kerana dapat lihat makanan Malaysia ni dimuat naik dalam media sosial luar negara. Memang kita rasa bangga ya, kita rasa gembira, kita rasa bangga. Dan juga berikan alasan mengapa anda berperasaan sedemikian. Yohanes. Dapat menaikkan nama negara. Okey, bagus. Jadi Pak Yohanes telah menyatakan perasaan dan juga telah menyatakan alasan mengapa dia berperasaan gembira kerana dapat menaikkan imej negara. Jadi Yohanes telah mendapat 2 markah di sini. Betul. Okey, jadi kita membincangkan mengenai makanan Malaysia yang dimuat naik di media sosial luar negara. Saya teringat pernah terjadi yang ada satu chef cikgu tak silap di luar negara, tak silap saya negara Australia yang telah memasak makanan rendang. Saya pasti itu agak popular ketika itu, ketika chef itu masak rendang cikgu, dan saya rasa bangga sangat. Melalui MasterChef Australia kan? Saya rasa cikgu, ya. So kita rasa sangat bangga cikgu melihat perkara itu. Okey, bagus. Ini adalah contoh jawapan yang bersesuaian untuk soalan yang ini. Okey. Jadi ini adalah beberapa contoh soalan jawapan yang mana kita boleh kaitkan dengan jawapan untuk perasaan. Okey, seterusnya nyatakan 3 sikap individu global. Jadi kita telah membincangkan tentang sikap individu global pada awal tadi. Okey, dan untuk soalan ini diminta 3 markah. Jadi untuk soalan ini pelajar perlu nyatakan 3 sikap global yang telah mereka pelajari. Okey, ini adalah contoh jawapan. Okey, di mana kita telah lihat ada 6 sikap global ya. Okey, jadi ini adalah contoh. Contohnya mengutamakan budaya asal, okey, mengutamakan produk tempatan. Jadi apa yang pelajar boleh ingat. Okey, itu sebab itu sangat penting pelajar perlu membaca buku teks ya. Okey, seterusnya untuk soalan C, ramalkan 3 kesan. Okey, sekiranya seorang individu tidak bersikap global. Okey.
Berikan saya satu kesan. Joanne. Kesukaran bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar. Okey, bagus. Itu merupakan satu daripada jawapan yang berkaitan dengan kesan. Sebab bahagian penerangan tadi saya ada tunjukkan beberapa kesan berkaitan dengan sekiranya kita tidak mengamalkan sikap lokal, ya. Okey, dan ini merupakan contoh jawapan yang boleh kita gunakan untuk menjawab soalan ini yang mana merangkumi 3 markah. Cuma jawapan ini ada dalam buku teks. Okey, dan juga soalan yang terakhir adalah sebagai individu lokal, bagaimanakah anda mempromosi makanan Malaysia? Okey, bagaimana kita dapat mempromosi makanan Malaysia di peringkat antarabangsa? 2 markah. Okey, untuk 2 markah ni pelajar boleh menyatakan jawapan yang munasabah, ya. Contohnya seperti memuat naik resepi dalam media sosial, membuat blog, okey, ataupun menyertai program masakan antarabangsa, contohnya MasterChef Australia, ya. Jadi ini untuk menonjolkan makanan tempatan kita, okey, di peringkat antarabangsa. Okey, jadi pelajar akan mendapat 2 markah, ya. Secara tidak langsung cikgu, saya pasti chef-chef di luar negara juga akan belajar resepi tersebut. Betul. Dan mungkin mereka kalau ada restoran masing-masing akan cuba menjual. Mereka boleh mempromosi, ya. Betul, mempromosi, menghidangkan makanan Malaysia di luar negara. Betul. Tentu amat membanggakan untuk kita. Ya, betul. Okey, jadi mari kita masuk kepada soalan struktur yang kedua. Itu yang berkaitan dengan individu lokal ialah individu yang mampu berdaya saing di peringkat lokal tapi masih berpegang teguh pada jati diri lokal. Okey, jadi apakah soalan yang kita boleh kemukakan untuk kenyataan yang ini? Ada 3 soalan. Kita tengok dulu satu persatu. Okay, huraikan 2 nilai. Bila saya kata huraikan 2 nilai yang perlu diamalkan oleh individu lokal, 4 markah. Di sini pelajar perlu menyatakan 2 nilai. Bukan menyatakan, maksud saya pelajar perlu beri 2 nilai dan memberikan huraian untuk setiap satu nilai. Dan pelajar perlu memastikan bila mereka menulis jawapan, mereka mesti memastikan siapa watak. Di sini ada individu lokal. Okey, jadi pelajar mesti menyatakan nilai dan juga huraian. Okey, contoh jawapan dekat sini adalah nilai bertanggungjawab. Ini adalah satu contoh, itu nilai bertanggungjawab individu lokal. Kita nampak dekat sini ada watak iaitu individu lokal dan apa yang dia buat. Okey, huraian dia perlu berdaya saing dalam bidang yang diceburi di peringkat antara bangsa supaya produk yang dijual mendapat pasaran yang meluas. Okey, jadi ini yang berkaitan dengan, jadi bila pelajar dapat soalan seperti menghuraikan, jadi pelajar perlu tahu nilai yang sesuai dan juga huraian yang memang sesuai untuk isu yang berkaitan, ya. Jadi pelajar akan dapat 2 markah dekat sini. Begitu juga dengan contoh jawapan yang kedua iaitu nilai rasional, ya. Okey, soalan yang kedua, apakah kepentingan menjadi seorang individu lokal dalam kehidupan? Okey, berikan saya satu contoh jawapan. Siapa kita nak tanya? Siapa nak jawab? Ada siapa yang mencuba? Joanne. Joanne mengangkat tangan. Silakan Joanne. Okey. Boleh menghadapi cabaran lokal. Okey, boleh menghadapi cabaran lokal, ya. Okey, jadi ini adalah kepentingan boleh membentuk individu yang kreatif dan inovatif, ya. Boleh melestarikan pembangunan negara dan modal insan. Ini ada jawapannya di dalam buku teks tadi. Jadi kita dah bincangkan berkaitan dengan kepentingan individu menjadi seorang individu lokal. Okey, ini merangkumi 3 markah. Okey, seterusnya, okey, senaraikan 3 kesan sekiranya jika individu tidak bersikap lokal. Ini balik semula kepada tajuk iaitu kesan ataupun implikasi sekiranya individu tidak bersikap lokal. Di sini diminta 3 markah, ya. Jadi pelajar perlu senaraikan 3 kesan tersebut. Okey, ini contoh dia. Contoh jawapan. Yang mana pelajar sekiranya pelajar dapat memahami kandungan akademik ataupun unit dalam buku teks ini, mereka tidak akan menghadapi kesukaran untuk menjawab apa saja soalan yang berkaitan dengan unit ini. Okey? Saya setuju cikgu. Seperti jawapan yang pertama itu, kesukaran bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar. Seperti yang kita katakan cikgu, walaupun kita berbahasa ibunda, kita berbahasa Malaysia, tetapi kita harus juga mempelajari bahasa asing. Betul. Supaya kita berkomunikasi tetapi tanpa melupakan jati diri kita sebagai seorang rakyat Malaysia, mengikut bangsa dan kaum dan budaya kita. Itu sebab ada yang rasa malu untuk berucap dalam bahasa ibunda. Betul. Setelah mereka pergi ke luar negara, mereka rasa malu untuk bercakap dalam bahasa ibunda. Betul. Ya, jadi itu patut dielakkan sebenarnya, ya. Patut dielakkan. Ya, betul. Okey, sekarang kita akan masuk kepada bahagian soalan esei. Saya akan tunjukkan satu contoh soalan esei kerana dalam peperiksaan dia akan ada bahagian B yang mana merangkumi soalan esei dan juga bahagian C pun juga ada bahagian soalan esei sebenarnya. Okey, di mana pelajar perlu menjawab soalan yang merangkumi 10 markah setiap satu.
Okey, jadi saya tunjukkan satu contoh. Jelaskan langkah menjayakan kempen belilah barangan buatan Malaysia. Ini kita nampak logo ni, kita dah tahulah. Ini adalah kempen belilah barangan buatan Malaysia. Okey, adalah bertujuan untuk mempromosi produk hasil tempatan bukan sahaja di dalam negara, malah di luar negara. Jadi kita tengok dari bila kita tengok dari segi kepentingan tadi kan, okey, ataupun sikap individu lokal, satu daripada aspek dalam sikap itu adalah kita tidak mengabaikan produk tempatan, ya. Jadi itu kita boleh ambil satu daripada kita boleh ambil satu isu yang berkaitan dengan sikap individu lokal tersebut, yang mana saya kemukakan tajuk kempen belilah barangan buatan Malaysia. Okey, dan soalan ini adalah soalan esei yang mana jelaskan langkah menjayakan kempen belilah barangan buatan Malaysia di peringkat global. Jawapan anda hendaklah berdasarkan nilai universal yang dipelajari, dan soalan ini menghendaki 10 markah. Okey, bila 10 markah, jadi soalan ini dihendaki, kata kunci dia adalah langkah. Jelaskan langkah. Jadi pelajar perlu tahu apakah langkah-langkah untuk menjayakan kempen belilah barangan buatan Malaysia, dan tidak dilupakan iaitu berdasarkan nilai universal. Bila ada soalan yang menghendaki pelajar murid untuk menulis nilai universal, pelajar perlu menulis sekurangnya 3 nilai universal yang bersesuaian dengan tajuk soalan ini, ya. Okey, boleh tak berikan saya satu nilai yang berkaitan dengan apakah nilai yang sesuai, nilai universal? Siapa nak jawab? Okey, yes. Boleh. Silakan. Silakan. Lim ya tadi. Lim angkat tangan dulu. Nilai rasional. Oh, bagus lah, nilai rasional. Selain daripada nilai rasional, siapa apa lagi? Yoganesh tadi. Yoganesh nombor 2 tadi angkat tangan. Bertanggungjawab. Okey, bagus, bertanggungjawab. Okey, jadi kita tengok bersama-sama apakah nilai yang sesuai, ya, cadangan nilai yang boleh kita gunakan untuk tajuk ini, ya, soalan ini. Okey. Okey. Okey, ini adalah 4 nilai yang boleh kita gunakan untuk soalan yang berkaitan dengan berdasarkan nilai universal, iaitu bertanggungjawab, kerjasama, patriotisme dan juga rasional. Okey. Jadi pelajar boleh menyatakan 3 ataupun 4 nilai yang sesuai. Okey. Selepas itu baru kita masuk kepada langkah. Apakah langkah yang kita boleh laksanakan untuk menjayakan kempen ini? Cikgu, sebelum kita masuk ke langkah tersebut, saya ingin berkongsi sedikit mengenai beli barangan buatan Malaysia ni. Cikgu, saya pernah beberapa tahun yang lepas sebenarnya saya menjalankan ibadah umrah. Dan ketika saya di Madinah, ketika sedang membeli barang kan cikgu, saya ternampak botol kicap buatan Malaysia. Wow. Saya rasa sangat bangga ketika nampak itu, dan tentunya kita belilah walaupun kita tidak memerlukan kicap ketika saya menjalankan umrah, tetapi kita beli kerana sahaja ingin kita memberi sokongan kepada barangan buatan Malaysia. Kita rasa bangga bila kita nampak produk kita di luar negara, ya. Betul, saya setuju cikgu. Ya, dan tentunya kita semua sama-sama nak tahu lagi apa huraian dan langkah untuk soalan esei ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Yang hari ini sama-sama kita belajar mata pelajaran pendidikan moral, dan topiknya sangat penting dan juga sangat dekat di hati kita semua, iaitu mengenai ukir nama di mata dunia. Saya ditemani oleh tenaga pengajar kita iaitu Cikgu Magesh. Dan Cikgu Magesh, sebelum kita berehat tadi, kita ada belajar sikit mengenai menjawab soalan esei. Dan saya rasa cikgu ingin memberikan sedikit huraian mengenai jawapan tersebut, ya cikgu? Ya, betul Hanif. Kita akan sambung dengan bahagian huraian pula, iaitu berkaitan dengan jelaskan langkah, ya. Silakan cikgu. Okey, jelaskan langkah. Okey, ini yang saya telah senaraikan beberapa huraian yang mana pelajar murid boleh menjadikan sebagai panduan huraian dekat sini, ya. Okey, selain daripada huraian yang saya nyatakan paparkan di sini, okey, ada tak jawapan lain yang sesuai yang boleh kita gunakan? Okey, boleh kita masukkan dekat sini. Siapa? Okey, Lee Zejun. Yes, cuba. Okey, contohnya kita boleh belajar teknologi yang canggih di negara luar, dan semasa kita kembali, kita mengembangkan teknologi di negara kita supaya dapat meningkatkan mutu produk tempatan. Bagus, ya. Maknanya kita menggunakan kepakaran yang dipelajari daripada luar negara dan tidak disia-siakan, di mana kita gunakan transformasi di negara sendiri. Okey, bagus jawapannya Lee Zejun. Okey. Dan ini merupakan beberapa jawapan huraian yang mana kita boleh gunakan sebagai langkah untuk kita, untuk kempen belilah barangan buatan Malaysia, ya. Contohnya meningkatkan mutu barangan melalui perkembangan teknologi, ya, menggunakan teknologi yang canggih untuk meningkatkan lagi produktiviti dan juga kualiti. Okey.
dan juga contohnya menganjurkan ekspor jualan produk tempatan di luar negara. Okey, itu merupakan beberapa contoh jawapan yang boleh kita gunakan, okey, sebagai huraian. Okey, seterusnya saya nak berikan satu lagi contoh soalan esei, iaitu individu lokal akan menerima, menghormati dan menguruskan kepelbagaian budaya lokal serta global dalam kehidupan harian. Okey, huraikan kepentingan untuk seseorang menjadi individu lokal. Sama juga soalan ini pun mengendaki murid mendapat 10 markah, menulis untuk mendapatkan 10 markah, tapi yang lainnya adalah soalan ini tidak meminta murid untuk menulis nilai. Jadi bila soalan tidak meminta murid untuk menulis nilai, murid hanya menulis jawapan berdasar kepada apakah kehendak soalan, iaitu huraikan kepentingan. Okey, huraikan kepentingan ini merupakan kata kunci dia. Okay, jadi murid akan menulis kepentingan untuk menjadi seorang individu lokal. Jadi boleh tak berikan saya satu contoh dengan cepat ya? Join. Apakah kepentingan? Huraikan satu kepentingan menjadi individu lokal. Silakan Joanne. Apa pendapat Joanne mengenai apakah kepentingan? Huraikan kepentingan Joanne. Atau ada rakan yang ingin membantu? Okey, yang lain. Okey, yang Sam. Okey, ataupun Lee Kenjen. Okey. Silakan. Kepentingan jadi seorang individu lokal. Kepentingan? Iaitu meningkatkan imej negara di pesada dunia. Okey, satu daripada kepentingan ya untuk meningkatkan imej negara. Seorang lagi? Siapa nak cuba? Sam? Ya, Sam. Silakan Sam. Dapat meningkatkan imej negara. Dapat meningkatkan imej negara. Okey, satu lagi. Yoganesh tadi ada. Okey, Yoganesh nak. Okey, cuba. Silakan Yoganesh. Membentuk individu yang kreatif dan inovatif. Bagus. Itu sangat penting juga. Okey, untuk menghasilkan seorang individu yang kreatif dan juga inovatif ya dalam untuk menjadi individu lokal. Okey, itu merupakan contoh jawapan yang dihuraikan oleh murid saya. Okey, apakah contoh jawapan yang lain? Okey, kita akan tengok beberapa huraian mengenai kepentingan. Okey, contohnya mampu bersaing dengan dunia luar. Okey, mampu bersaing dengan dunia luar, mencapai prestasi yang cemerlang. Contohnya kita boleh mengambil contoh tokoh-tokoh daripada negara kita yang telah mencatat nama di peringkat antarabangsa ya sama dalam pelbagai bidang. Okey, dan juga dapat mampu menghadapi cabaran global. Okey, apa lagi yang kita boleh kata? Okey, dapat memberikan sumbangan yang progresif dalam pembangunan negara. Ada banyak huraian sebenarnya. Murid boleh gunakan untuk menulis jawapan untuk soalan tersebut. Jadi pemahaman murid tentang tajuk ini sangat penting. Sekiranya mereka dapat memahami intipati ataupun kandungan akademik unit 2 ini, mereka mungkin akan dapat menjawab dengan lebih cara mudah. Dan satu lagi sangat penting adalah pengetahuan mereka tentang isu semasa. Itu sangat penting ya semasa kita menjawab soalan. Selain daripada fakta. Saya setuju cikgu, bukan saja sebenarnya kita bukan untuk menghafal tetapi memahami erti individu lokal tersebut dan bagaimana kita mengaplikasi juga dalam kehidupan seharian, dan saya rasa dari situ lebih mudah untuk kita menjawab soalan-soalan ini. Betul. Kerana kita memahami kesan-kesan menjadi seorang individu lokal ni. Betul cikgu? Betul, ya betul. Cikgu, boleh cikgu berikan rumusan untuk pembelajaran kita hari ini? Okey, sebelum saya masuk ke bahagian rumusan, ada tak Hanif nak tanya soalan kepada murid saya? Baik, sebenarnya saya ada satu soalan juga untuk murid-murid kita. Mungkin kita boleh memilih, kita cuba dengan Sam Chun Siang. Cuba bagi tahu saya bagaimana anda mengamalkan sikap individu lokal dalam kehidupan seharian. Okey. Saya akan menguasai berbagai bahasa, tetapi saya tidak akan mengabaikan bahasa ibunda dan bahasa kebangsaan. Bagus. Iaitu bahasa Melayu. Bagus ya. Saya rasa itu sangat penting. Mungkin kita boleh cuba seorang lagi juga. Kita dengan Joanne. Hello, dengan saya. Saya akan peka terhadap isu-isu global dan akan mengambil barat tentang isu-isu global di negara kita. Contohnya tentang isu COVID-19 sekarang ini. Betul. Sentiasa terkini dengan berita semasa itu penting cikgu. Boleh cikgu kongsikan rumusan untuk pembelajaran kita hari ini? Okey, boleh. Okey, terima kasih murid-murid. Okey, saya akan masukkan kepada bahagian rumusan. Okey, yang mana individu lokal ni amat penting dan diperlukan bagi menghadapi dunia yang penuh dengan pelbagai cabaran ya. Dan juga sikap lokal ni dalam diri mampu untuk menghadapi cabaran global dari segi pemikiran inovatif, dinamik dan juga berdaya saing. Okay, dan yang penting sekali adalah nilai.
nilai yang dapat dipupukkan dalam diri seseorang individu untuk mencapai sebagai seorang individu global, seperti contohnya patriotisme itu sangat memainkan peranan penting, kerana mereka apa saja yang mereka buat ni akan menggambarkan, akan memberikan refleksi kepada negara kita. Sama ada mereka, contohnya bila mereka berada di luar negara, itu akan merefleksikan, akan menggambarkan individu daripada negara Malaysia. Itu sangat penting ya. Dan pada akhirnya sekiranya kita mengamalkan ataupun menjadi seorang individu global, kita akan semestinya akan menjadi rasa bangga, rasa gembira kerana kita dapat berjaya untuk menjadi seorang individu global yang mana kita dapat mengadaptasi secara lokal dan juga secara global. Betul, saya rasa itu yang terbaik cikgu dan sangat penting untuk kita mengadaptasi diri kita bukan sahaja di bukan sahaja di Malaysia, di luar negara juga ya. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kita hari ini, iaitu Cikgu Mageshwari Anak Perempuan Perumal Mudali, Ketua Panitia Pendidikan Moral dari SMK Jalan Wiko, Kajang, Selangor, atas pembelajaran kita mengenai pendidikan moral dan tajuknya Ukir Nama di Mata Dunia. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 6 murid-murid kita di dalam talian, iaitu Lee Si Jun, Lim Wee Swen, Sam Chun Siang, Yoganesh Warren, Lee Ketsen serta Joanne Rani dari SMK Engku Hussein Semenyai, Selangor. Dan tentunya kita ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton di rumah. Saya pasti hari ini bersama-sama kita sudah belajar mengenai individu global. Kita bangga dengan jati diri kita, dan jika kita keluar negara, kita berdaya saing tetapi tidak melupakan identiti kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Dengan itu nanti kita akan jumpa lagi, dan jangan mana, teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dari Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Dan Hanif, saya nak mengambil kesempatan ini untuk berikan, murid-murid saya berikan satu tepukan gemuruh untuk diri anda kerana telah berjaya untuk sesi pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Didik TV KPM. Pada hari ini saya ingin kongsikan 5 rahsia kejayaan. Yang pertama, doa. Semua orang boleh berdoa mengikut agama masing-masing. Yang kedua, perlu fokus untuk meraih kejayaan. Perlu tumpu 100%. Yang ketiga, perlu ada matlamat yang ingin kita capai. Yang keempat, perlu ada kerajinan. Rajin tangga kejayaan, usaha tangga kejayaan. Dan yang kelima, tawakal. Setelah doa, setelah fokus, setelah ada matlamat, setelah ada rajin, perlu ada tawakal. InsyaAllah, segala usaha yang telah kita lakukan pasti akan berjaya. Serahkan diri kita bulat-bulat kepada Allah.